Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani. Perkembangan terkini perang antara Hamas ataupun Palestin dengan Israel sudah memasuki hari ke-9 dan pastinya jumlah korban bukan sedikit di sebelah pihak Palestin, sudah hampir 3,000 nyawa terkorban. Malah di peringkat Israel sekitar 1,200-1,300 rakyat mereka yang terkorban, malah puluhan ribu hilang tempat tinggal terutamanya di Gaza. Dan yang terkini apabila kita lihat serangan semalam misalnya lebih 71 korban di Rafah dan juga di Khan Yunis dibom oleh tentera Israel. Jadi untuk melihat perkara ini, kerana beberapa perkembangan mutakhir menunjukkan bahawa peperangan ini akan berpanjangan kerana tidak ada gencatan senjata ataupun usaha untuk menghentikan peperangan dengan segera. Yang terkini, biarpun ada gesaan di peringkat Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu, beberapa negara terutamanya seperti Rusia mengusulkan gencatan senjata di Gaza, tetapi dibeto ataupun ditolak oleh 9 buah negara lain termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis dan sekutu yang lain. Jadi nampaknya masyarakat antarabangsa, mereka yang inginkan perdamaian berlaku dalam masa yang terdekat segera ataupun menggesa koridor kemanusiaan dibuat segera, terutamanya di sempadan antara Gaza dan juga Mesir, tetapi masih tidak boleh dilakukan kerana serangan bertali arus di sempadan Rafah oleh tentera Zionis. Jadi untuk melihat perkara ini, Cikgu Azmi Abdul Hamid, Presiden Majlis Perundingan Islam Malaysia ataupun MAPIM, sudah pun bersedia bersama kami dalam Agenda Awani malam ini. Assalamualaikum Cikgu Azmi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cikgu Azmi, dengan penolakan Amerika Syarikat dan sekutunya untuk melakukan gencatan senjata yang diusulkan di Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu, adakah ini menunjukkan bahawa PBB sekali lagi gagal menunjukkan komitmen ataupun iltizam untuk menghentikan perang di Gaza dan juga di Palestin pada kali ini? Ya, jelas jawapannya ya. Memang kegagalan itu sangat kita nak sebut mengecewakan. Satu-satunya yang kita mengharapkan PBB, Majlis Keselamatan PBB itulah yang boleh membuat resolusi yang boleh dikuatkuasakan, tetapi oleh kerana sistem veto ini, dan kita jelas, artinya usulan yang dibuat oleh Rusia dan China itu digagalkan dengan kuasa veto ini, termasuk juga negara yang barangkali dipengaruhi oleh mereka supaya abstain ataupun tidak bersikap kecuali. Kita tahu bahawa resolusi ini memberi harapan untuk sekurang-kurangnya menghentikan pembunuhan dan massacre, pembunuhan massa ini. Kerana yang diminta usulnya adalah gencatan senjata. Ya, tidak ada yang lain, cuma hentikan sebab keadaan sangat parah. Tetapi ini juga telah ditolak. Ini menunjukkan bahawa hipokrasi daripada badan dunia ataupun negara-negara dunia yang mempunyai kuasa veto itu terserlah. Dan saya kira walaupun saya dengar bahawa Brazil akan membuat usulan kali kedua dalam bentuk yang lain, tetapi saya pasti bahawa ianya tetap akan diveto juga oleh kuasa besar terutamanya Amerika Syarikat. Jadi mengecewakan dan menyebabkan harapan kita kepada PBB untuk buat sesuatu yang konkret itu nampaknya sangat tipis. Ya, bagaimana dengan tindakan OIC misalnya? Adakah terlampau lambat untuk bertemu dengan pimpinan utama OIC, negara-negara OIC di Jeddah sekitar hari Khamis nanti, ataupun bagaimana? Ya, kalau kita tengok angka yang sedemikian kan, yang mati, kan akan mereka tembak ambulans, mereka mengebom sebagian hospital, pusat pendidikan. Sudah 8 hari, sudah 9 hari. Itu ternyata jelas nampak lambat. Artinya nyawa dihitung setiap hari hilang. Dan sudah ditahu apabila Netanyahu telah mengatakan ini perang dan kami akan melakukan kali ini maksimal. Itu sepatutnya isyarat itu hari pertama kedua sudah nampak trend bahawa mereka akan habis-habisan untuk meranapkan Gaza semaksimalnya. Sepatutnya sudah ada satu pertemuan tergempar
Kerana ini bukan kali yang pertama pelakuan ini, 2008, 2012, 2014, 2021 semua menunjukkan bahawa Israel ini dalam amukannya itu sudah tidak kira undang-undang antarabangsa, dia akan melanggar semua perundangan Geneva Convention segala macam, dan dia berwenang, dan dalam bahasa Inggeris dipanggil with impunity. Artinya dia tahu dia tidak akan didakwa. Tetapi OIC lambat. Sehingga hari ini, artinya hari Khamis, kita sekarang bukan menghitung Nazri, ya, bukan menghitung hari, kita menghitung jam. Setiap jam lambat itu akan ratusan lagi mati seperti yang dilapor kemarin, berapa puluh lagi, itu belum lagi yang cedera. Jadi saya kira memang kita juga kecewa terhadap OIC yang lambat untuk tindak, baru mau bersidang. Padahal pembunuhan akan berterusan hari Khamis ini dan angka akan meningkat. Pembunuhan terus berlaku, serangan bertali arus ke bumi Gaza dan juga wilayah yang diduduki oleh secara haram oleh Zionis Israel, termasuk di tepi barat. Tetapi Presiden Amerika Syarikat Joe Biden akan melawat Israel pada Rabu dan juga akan melawat Jordan pada hari yang sama. Adakah ini tidak memberi apa-apa makna kerana US ataupun Amerika Syarikat memang memberi sokongan penuh kepada serangan ke atas Gaza ini dan melabelkan Hamas sebagai pengganas, dan pastinya ia berlawanan dengan suara masyarakat dunia termasuk di Amerika Syarikat. Saban hari kita lihat, Cikgu Azmi, demonstrasi besar-besaran di bandar-bandar utama Amerika Syarikat dan Eropah bertentangan dengan keputusan kerajaan-kerajaan mereka. Ya, memang Joe Biden dan juga sebelumnya Anthony Blinken sudah pun mereka mengatur pertemuan-pertemuan, tapi jelas agendanya ialah seperti yang dikehendaki oleh Israel, iaitu mengosongkan Gaza itu sepenuhnya, dan juga mereka sedang mempengaruhi Mesir untuk Mesir menerima mereka itu masuk, dan dikata secara jelas oleh penasihat Benjamin Netanyahu bahawa kita nak ada Palestin yang lain. Artinya keluar semua daripada bumi Palestin yang ada, kita pindahkan mereka ke Sinai dan akan ditaja segala pembangunan. Jadi agenda itu sangat jelas. Jadi kalau Joe Biden juga mengusahakan ini, saya kira ke arah yang sama. Mungkin dia membuat sedikit isyarat lembut bahawa kita akan juga membantu secara kemanusiaan, kami akan pastikan juga keperluan semerta itu akan juga dilayani. Tetapi itu tidak ada makna kepada orang-orang Gaza. Orang Gaza itu sudah nekat. Ya. Kebanyakannya ada yang memang nak keluar, nak melarikan diri, menyelamatkan nyawa mereka. Tapi umumnya mereka sudah nekat. Biar kami mati di sini. Oleh kerana itu, saya fikir apa yang dibuat oleh Amerika itu adalah memenuhi permintaan daripada Israel. Israel yang mahu perkara ditangani secara itu. Ya. Dan dengan masa sama kita melihat antara penguasa, mereka yang memerintah di barat itu dengan rakyat itu nampak beza. Nampak berbeza. Semangat rakyat yang cintakan kepada keadilan, yang mahu kepada keamanan, itu nampaknya tak selari dengan apa yang dicuba diolah oleh pemimpin mereka, baik Amerika Syarikat, baik Perancis, baik Jerman, baik United Kingdom. Itu nampaknya semangat rakyat dengan semangat pemerintah itu nampak ternyata tidak sama, dan saya kira kebangkitan rakyat itu akan semakin membuat bandar utama seperti Paris, Brussels, London itu, dan juga beberapa bandar di Amerika menunjukkan bahawa ada gelombang untuk menekan. Tetapi saya fikir gejalanya sekarang ialah pemimpin-pemimpin negara barat ini sudah sangat diperalatkan oleh Israel yang mempunyai kuasa-kuasa mereka di setiap tempat negara itu. Kuasa Zionis benar-benar berperanan supaya mereka pastikan negara-negara ini akan menyokong mereka 100% unconditional, tanpa syarat, dan unlimited, tanpa batas. Israel akan didukung. Dengan itulah kempen supaya rakyat ini tetap terus bangkit itu harus kita dukung. Kita umat Islam yang bukan Islam harus betul-betul membangkitkan sentimen rakyat untuk benar-benar menekan, menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Cikgu Hazmi, apa laporan di lapangan dari rakan-rakan strategik MAPIM, keadaan bantuan, keadaan bekalan makanan, tenaga dan juga
air bersih. Kerana WHO memberi amaran bahawa semuanya itu berbaki hanya sekitar 24 jam saja lagi. Dan kita tahu juga mereka yang cedera begitu ramai sekali, hospital melimpah untuk menguruskan yang terkorban dan cedera, dan bekalan elektrik sudah pun kehabisan dan sebagainya. Apa laporan yang boleh dikongsikan? Ya, ini bukan lagi blockade ya. Blockade itu orang tak boleh keluar, orang tak boleh masuk dari darat, dari udara, dari laut. Tapi ini namanya lebih daripada blockade. Apabila bekalan keperluan asas untuk hidup, elektrik, air, minuman, ubatan, itu semua disekat. Nah, ini buat kali pertama dalam peperangan 4 kali ya, yang sebelum ini. Belum ada lagi tindakan yang begitu. Kali ini yang diisytiharkan oleh Israel, dia belum memotong semua itu. Jadi kita bukan boleh panggil ini sebagai kepungan lagi. Ini benar-benar mass massacre, ini benar-benar dia panggil death sentence atau disebut sebagai hukum bunuh ke atas seluruh rakyat Gaza secara dia panggil collective punishment ataupun dihukum menyeluruh itu, tidak lagi memilih. Baik, dengan itu tim kami sedang memonitor apa yang sedang berlaku sana. Kita akan cepat menghantar sekarang kerana menunggu saatnya pintu Rafah itu dibuka untuk kita dapat masuk, dan saya kira Badan Kemanusiaan seluruh dunia sudah standby, sudah menunggu, dan kami kira tim daripada MAPIM dan NGO Malaysia kita sedang bersepakat untuk kita sekarang tidak lagi menunggu, kita terus berada di sana. Apapun on the ground level yang kami dapat berhubung dengan kontak kita di sana, memang keadaan itu orang panggil naza' lah. Kita panggil Gaza ni sudah dalam keadaan naza'. Ya. Dengan 24 jam tenaga elektrik akan tidak ada lagi untuk hospital. Itu menunjukkan ini bukan saya mati kerana mereka dibom, tetapi mereka yang cedera sudah tidak boleh dibuat rawatan apa-apa, dan kematian itu akan bertambah kerana tidak dapat dirawat, bukan saja mereka dibom. Sementara itu, kita juga melihat bahawa pengumuman di sana itu sasaran antara yang paling biadab sekali ialah pusat-pusat United Nations, ya, UNRWA atau United Nations World Relief Agency itu benar-benar diwujudkan oleh UN untuk membantu pelarian-pelarian ini. Tetapi itu juga menjadi sasaran bom. Artinya apa yang dilakukan di sana itu ialah serangan yang tidak mempedulikan badan-badan dunia. ICRC, International Red Cross, Red Crescent juga dibom, dan juga hospital yang dikatakan dibantu oleh United Nations itu juga dikeras supaya mereka meninggalkan Gaza di kawasan utara itu secepat mungkin. Jadi situasi on the ground atau di medan itu tak boleh digambarkan lagi, ya, yang mati, dan yang menyayat hati bila kita tengok mayat-mayat yang dipaparkan di kalangan bayi, ya, bayi yang seumur bulanan ataupun itu semua, dan masih lagi 1,000 lagi yang dalam di bawah bangunan tak dapat diselamatkan lagi. Saya fikir Nazri, ini sudah neraka lah bagi orang-orang Gaza apa yang berlaku sekarang. Kita amat orang kata pun angkat ataupun hormat dengan semangat masyarakat Palestin yang mereka tidak berganjak seinci pun, mereka tidak keluar dari Gaza, mereka tidak mahu tinggalkan tanah air mereka walaupun diberikan amaran supaya ditinggalkan penempatan di utara Gaza itu. Pasukan perubatan juga tidak mahu meninggalkan hospital mereka termasuk ICRC dan sebagainya. Mereka ada komitmen untuk membantu mereka yang sakit, yang cedera dan sebagainya. Jadi bagaimana kekuatan-kekuatan ini kita kongsikan dengan masyarakat global supaya kita menekan aksi-aksi ataupun aktor-aktor utama supaya menyediakan ataupun membuat koridor kemanusiaan dengan segera. Kalau pintu dari Rafah boleh dibuka dengan segera, maka kita berpakatlah apa juga sekalipun. Kalau Karim Shalom boleh dibuka untuk bantuan makanan dan perubatan dan juga supplies misalnya, buatlah. Jadi ada ruang ke arah itu, Cikgu Azmi? Ya, saya fikir nampaknya perbincangan untuk apa yang dipanggil
humanitarian corridor, dan juga ini panggil humanitarian crossing, ya. Sekarang crossingnya tinggal 2 saja, yang 3. Yang lain awalnya ada 4, 5 ditutup, tinggal yang Aris di utara dan juga Rafah di selatan. Tapi di Aris itu juga sudah ditutup. Maka ruang keluar itu hanya dipanggil Rafah itu, yang juga masih lagi belum dibuka. Tetapi saya fikir antarabangsa, pemerintah antarabangsa, komuniti antarabangsa sedang mengusahakan supaya wujudkan segera serta-merta yang dipanggil pintu atau koridor kemanusiaan ini. Apakah ini akan berjaya dibuat? Saya fikir itu sangat-sangat menunggu masanya, sebab Israel tekad nampaknya. Tapi saya dibayangkan juga dalam internal Israel itu juga ada perbahasan yang bertentangan antara satu sama lain antara mereka itu, sebab ada yang mengatakan kita serang melalui darat, ada yang kata tidak sekarang. Jadi sebab itu ada lagi ruang, tetapi tetap mereka meneruskan apa yang dipanggil serangan, diberi masa 6 jam, kemudian tetap diserang. Bermakna koridor ini pun tidak sangat bermakna. Jadi tekad orang Gaza mengatakan kami sendiri dah tidak nampak lagi jalan bahawa benar-benar mereka nak menjaga apa yang dipanggil nyawa orang sivilian, maka mereka bertekad. Dengan tekad itulah harusnya memberi inspirasi kepada seluruh dunia, termasuk rakyat biasa macam kita ni, merasakan inilah azam, inilah yang dipanggil tekad orang-orang Gaza untuk menunjukkan pada dunia, walaupun dalam keadaan begini, ya, kami begini, kami akan tetap bertahan. Kerana ini bukan saja soal kemanusiaan, ini soal maruah diri, ini soal kami punya hak kami dinafikan. Biar kami menjadi bukti kepada dunia bahawa seharusnya kita tidak berkompromi dalam hal yang bersifat kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Jadi dengan itu juga membayangkan bahawa kumpulan macam kita ni, baik daripada umpamanya Saudara Nazri dengan media, dan saya dalam NGO, dalam gerakan-gerakan kita ini harus menambahkan semangat. Kita memang rasa sedih, kadang-kadang kecewa juga, ya. Seolah macam kita ni helpless, ya, tak tahu nak buat apa, ya. Tapi sebenarnya banyak yang boleh kita lakukan. Saya baru berjumpa dengan teman-teman Palestin yang kata, Cikgu Azmi mendoakan itu, dan kami dengar bahawa Malaysia mendoakan itu sudah cukup menyejukkan hati kami, bahawa kami sangat merasai saudara kami tidak hanya menonton. Jadi kita melakukan itu, kita menyumbang apa yang kita patut. Saya baru bertemu dengan kawan, ada yang semangat, cikgu bila kami nak boleh pergi, cikgu bagi tahulah kami nak pergi di sana, biar kami bersama nak syahid. Saya kata ya, kita buat yang praktikal, ya, dalam masa-masa yang sama. Besok kalau ada peluang, saya bawa kawan-kawan, mari kita buat kerja-kerja kemanusiaan selepas ini. Tetapi buat sementara ini, dalam keadaan tidak mengizinkan, mari kita melakukan apa yang kita boleh buat, terutama dalam sumbangan, memastikan sumbangan itu sampai benar-benar isu-isu yang kita bincang ini supaya tidak timbul. Kita kerah, dan oleh kerana kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga nampaknya menekat untuk kita menyampaikan sumbangan. Mari kita bersama dengan usaha ini, termasuk di peringkat dunia banyak NGO yang bersama dengan perjuangan membantu mangsa-mangsa di Gaza itu. Cikgu Hazmi, dalam masa seminggu ini nampaknya kerajaan Malaysia tetap dengan pendirian menyokong perjuangan rakyat Palestin, solid berada di belakang Hamas, tidak menganggap Hamas sebagai kumpulan militan ataupun pengganas seperti naratif kuasa-kuasa besar dan koncu Zionis misalnya. Dan dalam masa yang sama, kerajaan memberikan komitmen 10 juta ringgit dan 100 juta ringgit dari tabung-tabung yang akan dikumpulkan dari syarikat-syarikat berkaitan dengan kerajaan. Dan Perdana Menteri sendiri baru menerima panggilan dari pimpinan utama Hamas, Ismail Haniyeh. Jadi adakah ini kekuatan-kekuatan yang perlu kita gembeling? Komitmen jelas di peringkat tertinggi negara, didokong oleh majoriti rakyat. Dalam masa yang sama, suara ini perlu didengari di peringkat antarabangsa, di kalangan negara OIC dan juga Majlis Keselamatan. Apa sandaran yang boleh kita lakukan? Ya, pertamanya seperti yang saya Nazir sebut tadi, memang naratif Barat dan juga mereka berhuyah-huyah mengatakan bahawa ini adalah self defense, right of self defense,
Israel kerana tindakan Hamas. Dan dengan itu mereka sudah mengatakan selama ini kami mengkategorikan Hamas sebagai teroris. Itu gambaran mereka dan mereka menuntut supaya Malaysia mengecam Hamas. Dan Perdana Menteri kita di dalam parlimen kemarin telah menyatakan kita memang ada hubungan Hamas, kita tidak mahu mengecam Hamas, kita adakan hubungan dengan Hamas itu atas sifat keadilan, kebenaran dan juga tuntutan mereka. Jadi alhamdulillah nampaknya kita bertegas itu, kita tidak tunduk kepada tekanan itu. Tapi dalam masa yang sama kita tahu bahawa mengatakan bahawa kenapa Israel bertindak begitu, US dan segala negara barat itu mengatakan ini adalah alasan right of self defense. Benar yang dikatakan oleh Presiden Mesir bahawa apabila Anthony Blinken datang, dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Israel ini sudah lebih keluar daripada right of self defense. Ini sudah collective punishment, ini sudah massacre. Jadi gambaran itu harus benar-benar dapat dipaparkan oleh dunia bahawa terus fokus kepada Hamas itu teroris, Hamas itu telah melanggar antarabangsa, Hamas itu telah menyembelih bayi, Hamas itu telah menzalimi, telah mengambil orang civilian. Itu adalah gambaran yang mereka menunjukkan untuk menjustifikasikan apa yang dilakukan dan mereka tidak kira yang telah mereka bunuh sekian banyak bagi mereka itu justified. Tapi dalam masa yang sama saya fikir mereka juga kita tidak harus tunduk dengan alasan mereka itu sebab apa yang dilakukan oleh Hamas itu sepatutnya sudah difahami bahawa mereka sudah tidak ada jalan lain. 75 tahun kesengsaraan ini bukan sedikit ya. Tidak pernah kita lihat tekanan sebuah wilayah yang kecil, Gaza atau Palestin itu sendiri dicengkam begitu rupa. Dasar yang dilakukan, pembunuhan yang dilakukan itu sangat jelas melanggar semua resolusi UN, semua keputusan international law, itu semua jelas. Tetapi dalam masa sama apabila ada respon yang begini yang dibuat oleh Hamas yang telah menduga bahawa pada 7 hari bulan antara 7 sampai 15 mereka merayakan apa yang dipanggil perayaan orang Yahudi dan sudah ada maklumat serangan akan berlaku kerana semangat orang Yahudi itu dengan perayaan mereka itu akan menunjukkan bahawa mereka akan berserang. Jadi pembacaan itu sudah diperkira oleh Hamas dan Hamas mengatakan kita tak boleh tunggu. Selama ini kita cuma defensif. Ya, mereka serang ikut sukanya. Tapi sekarang kita kata kita harus preempt dan dengan maklumat itu mereka melancarkan apa yang gerakan Taufan itu yang dipanggil Al-Aqsa Flood itu. Jadi mereka membuat yang dipanggil offensive keadaan itu, tetapi kita harus faham ini adalah rintitan daripada 75 tahun penderitaan. Jadi naratif ini harus difahami bahawa kita tidak harus tunduk bahawa memang teroris ini tak boleh kita persetujui, tetapi konteksnya harus difahami. Kenapa orang Palestin sudah nekat bahawa kita kena melakukan apa yang telah dibuat oleh Hamas dengan kumpulan pejuang Palestin. Dengan perang terbaru ini, adakah Cikgu Azmi menjangkakan ini fasa terbaru Nakba Palestin? Ya, artinya ini Nakbah kedua dipanggil ya. Maknanya kali malah lebih tua. Kalau Nakbah yang dulu yang diusir keluar ialah 700 hingga 800 ribuan pada 15 Mei 1948 itu. Kemudian yang dibunuh hampir 20,000. 500 perkampungan Palestin telah dihancurkan sekali. Bandingkan dengan yang ini sejak daripada 2006 blockade yang dilakukan Palestin ditindas begitu rupa sampai sekarang di saat perang yang ini keadaannya jauh lebih dahsyat. Kita dapat menyaksikan macam mana mereka membunuh orang-orang awam. Jadi Nakbah kedua ini memang layak dipanggil Nakbah kedua, tapi artinya saya menyangkakan bahawa respon kalau dulu masa Nakbah yang pertama nampaknya sangat terbatas respon dunia, walaupun selepas itu ada sedikit semangat gerakan, tapi kali ini dia boleh menjadi provokasi atau boleh menyebabkan peperangan Nakbah kali ini berlebar kepada pelbagai front. Kita ada Israel
menentang Palestin. Sekarang akan berkembang Israel bertembung dengan Lebanon. Kemudian Israel akan bertembung dengan Syria. Kemudian akan membabitkan Iran. Jadi ini adalah trigger kepada kemungkinan kita harap tidak berlaku, tetapi tanda-tandanya jelas bahawa perang dunia ketiga kalau berlaku akan bermula sekarang ini. Dan aktor-aktor besar, China, Rusia, segala macam itu akan mulai dapat kita lihat. Dan Iran pun sudah memberitahu bahawa kalau berlaku serangan darat ini, mereka mengatakan mereka tidak hanya menuntut. Pastinya mereka akan terheret di dalam itu. Jadi ini gambarannya yang harus kita ambil kira dalam konteks dunia. Ya, kita sedia maklum juga serangan Israel Zionis ini bukan hanya tertumpu di wilayah Gaza ataupun tebing barat. Mereka menyerang Damsyik, mereka menyerang Aleppo, mereka menyerang sempadan Lebanon, mereka menyerang Rafah. Jadi mereka sudah memulakan sebenarnya peperangan itu, ya Cikgu Azmi, ya? Ya, betul. Ini sudah dipanggil mini regional war, ya, bukan lagi perang yang terbatas itu. Dipanggil sudah mengarah kepada perang serantau. Terima kasih Cikgu Azmi Abdul Hamid, Presiden MAPIM, atas perkembangan terkini, analisis terbaru berkaitan perang Palestin-Israel. Jadi itu saja dalam agenda awani malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa.